pada segala jalan yang betul, yang baik. Nabi pun tak boleh dorong untuk orang buat baik daripada agama, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala, dan tiada upaya pada menjauhkan jalan-jalan yang kesalahan. Nabi pun tak boleh suruh orang buat baik, cuma dia bagi tahu ya. Sebab Nabi apa? Ma lihadzal rasul. Benar tuan-tuan, dalam Quran Allah turunkan ayat ma lihadzal rasul. Apalah rasul ni? Ya'kulut ta'am. Nabi ni makan. Wa yamshi fil aswaq. Jalan di pasar-pasar. Orang Quraisy kata apalah Nabi ni, dia makan macam kami, lepas tu jalan dekat pasar-pasar malam. Laula unzila ilaihil malak, kalaulah turun tu malaikat, fayakunu ma'ahu nazira, menyampaikan kebenaran dengan dia, baru kami nak ikut. Nabi ni sampai ya. Nabi macam kita juga manusia, dia makan, dia tidur. Tapi Nabi tidur, kita boleh ambil contoh. Nabi makan, kita boleh ambil contoh. Contohnya makan Nabi, dia akan ambil dengan tangan kanan. Begitu juga dia akan minum dengan tangan kanan. Kita kalau makan dengan tangan, kan, bila makan kita nak minum tangan kiri. Boleh ikut sunnah Nabi macam mana? Lapik ya. Lapik ya. Ya. Banyak saya tengok kadang-kadang ustaz pun minum tangan kiri, tak? Kadang-kadang kita nak tegur pun malu, sebab yang tu lebih halim daripada kita. Kan? Betulnya lapik. Sunnah Nabi tuan-tuan. Sunnah Nabi tangan kanan, tapi kita pegang nasi, takkan nak pegang tangan kanan kan? Penuh habis. Jadi macam mana? Tengok Nabi, Nabi kata pegang tangan kiri boleh, tapi lapik. Tu kan. Sebab itu Nabi ni sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Nabi contoh. Sebab Nabi macam mana? Manusia macam kita. Sebab itu depa kata apa? Nabi ni pun tak boleh dorong untuk buat baik, tak boleh dorong untuk buat jahat. Sebab apa? Itulah namanya taufik. Tuan-tuan kena beza dengan taufik wal hidayah. Hidayah ni tuan-tuan, apa maksud hidayah? Hidayah ialah petunjuk yang Allah bagi kepada orang yang bukan Islam kepada Islam. Contohnya orang kafir, Tuhan buka pintu hidayah dan masuk Islam. Itu hidayah, petunjuk masuk Islam. Taufik ni ialah dorongan orang yang Islam untuk buat baik. Contohnya tadi tuan-tuan, kita ada di kalangan kita tak semayang sunat ba'diyah sebab Allah tak dorong dia. Itu nama dia taufik. Hidayah ni ialah kufur kepada iman, itu hidayah. Sebab itu disebut innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Tapi aku Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Ketika Abu Talib kan nak mati, Nabi dakwah supaya masuk Islam, tiba-tiba tak masuk Islam. Maka Nabi berdoa, ya Allah ampunlah dosa Abu Talib ni sebab dia tolong aku. Maka Allah kata, kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada orang yang bukan Islam nak masuk Islam. Kita cuma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu tu hanya menyampaikan risalah rahmat kepada sekalian alam. Sebab tu kita kena beza. Hidayah ni ialah petunjuk orang bukan Islam kepada Islam. Itu hidayah. Taufik orang Islam, Allah dorong dia untuk buat baik. Contohnya ada orang Islam, dia pitikan nombor ekor. Sebab dorongan. Bukan maksud dia Allah lepas, dorongan juga dalam hati dia. Memang ada dalam diri dia nak buat jahat, dia buat jahat. Itu ialah taufik. Jangan tengok ni, kan disebut ni, dan tidak taufik bagi aku padahal jalan yang betul. Aku pun tak boleh buat apa. Nabi pun tak boleh buat apa untuk buat benda baik. Dan tak boleh juga untuk buat benda jahat. Dan tiada pada upaya pada menyampaikan jalan-jalan yang betul melainkan dengan pertolongan daripada Allah jua. Maksud dia, kita nak semayang, Allah yang bagi dorongan kat kita. Kadang-kadang tuan-tuan, kita boleh bangun tahajud, dorongan kita. Saya minggu lepas ada seorang perempuan kata, ustaz, saya macam mana nak bangun tahajud? Saya kata tidur awal. Dia kata nak tidur macam mana? Kerja habis pukul 12 malam, jadi sampai di rumah pukul 2. Pukul 2 aku tidur, nak bangun tahajud tak boleh. Memang tak boleh. Dah tidur lewat. Tidur pukul 11.30. Garanti boleh bangunnya. Kan? Dia kata tidur pukul 2, kadang-kadang terlepas subuh. Nak buat macam mana? Tetapi kalau Allah dorong kat dia, tuan-tuan, pukul 4.30 dia boleh bangun. Walaupun tidur pukul 2. Sebab apa? Itu namanya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu beza
i'lam, dalam bahasa Arab, ketahui olehmu, dia kata, bahwasanya wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Kita orang Hayu ni memang ilmu banyak kan. Bila sebut mukallaf, mumayyiz tu memang dah tahu dah. Tok guru ada sebelah. Yang pergi duduk tentu siapa? Duduk. Aku tengok muka aku pening dah. Tok guru ada sebelah. Ustaz Khalid ni tok guru saya, tok guru bahagian politik. Dia duduk mengaji banyak dengan dia. Memang hebat dah. Dia duduk sebelah pula dah. Lemah perut dia nak ngajar kan. Mukallaf bagi ni anak-anak muda, depa tak tahu apa tu mukallaf, apa itu mumayyiz. Kan? Betul tak? Tahu tak? Dia tak tahu. Kita memang tahu apa ustaz urai benda yang simple. Anak muda tak tahu. Ni malam ni siaran ni terus menerus. Satu dunia tahu. Tapi banyak yang tengok, kebanyakan anak muda yang mengaji, anak muda. Jadi kita kata, mukallaf tu apa? Mukallaf ni lelaki perempuan yang Allah wajib kat dia untuk buat tuntutan agama. Maksudnya dia dah balik. Tu mukallaf. Mumayyiz ini kanak-kanak yang boleh membeza di antara baik dengan buruk. Umurnya berapa? 6 tahun. Tu mumayyiz. Tetapi ada di kalangan kita umur 70 pun tak mumayyiz. Dia tak boleh beza. Itu problem tuan-tuan. Mumayyiz ni ialah kanak-kanak yang boleh membeza di antara baik buruk. Dia tengok-tengok benda ni. Ni dia tak elok. Yang ni dia tak buruk. Tu mumayyiz. Mukallaf ialah lelaki dan perempuan yang diwajibkan untuk buat tuntutan agama. Maksudnya dia boleh sembahyang dah. Yang ni dikatakan akal baligh. Baligh orang yang baligh kan. Falamma balagha ma'u sa'ya. Dalam Quran sebut, dan tatkala Nabi Ismail telah baligh. Kan? Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami inni an asbahuka fanzur madza tara. Dia kata, aku tengok ketika mana Nabi Ismail telah balik, aku tengok dalam mimpi aku mimpi aku sembelih engkau. Fanzur madza tara, apa pendapat kamu wahai anakku? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka apa kata Nabi Ismail? Kamu akan buatlah apa yang Allah perintah, kamu akan dapati aku ni orang yang sabar. Tuan-tuan tengok, ketika mana kalau tengok dalam tafsir yang kata balagh itu umurnya 15 tahun. Sebab tu bila dikatakan Nabi Ismail kena sembelih tu, umurnya dah mukallaf, umurnya dah 15 tahun kena sembelih. Tuan-tuan bayang tengok, 15 tahun lah. Sebab telah pun falamma balagha ma'u sa'ya, maksud dia boleh tolong Nabi Ibrahim umur 15 tahun. 15 tahun sa'u 15 kena sembelih. Tuan-tuan sanggup tak anak umur 15 sembelih? Sembelih. Bayang tuan-tuan, sebab apa? Telah mukallaf disebut. Ketahui olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni laki perempuan yang telah dituntut untuk melakukan tuntutan agama akhir baligh daripada lelaki dan perempuan oleh percaya dan yakin akan jatuh kiamat. Maksud dia lelaki perempuan yang dah baligh wajib kena percaya berlakunya kiamat. Maka barang siapa ingkar, tidak percaya akan jatuh kiamat, nescaya jadi kafir, iaitu murtad, wal iyazu billahi taala. Kalau tak percaya, kapiak terus, murtad. Maka kekal ia dalam neraka selama-lamanya. Ni saya baca ni, tuan-tuan ada kitab boleh baca? Boleh no? Dia tulisan lama ni. Kerana dalilnya itu, kita tengok. Apakah dalil yang menyebabkan orang yang tak percaya ni? Beberapa ayat Quran yang menerangkan dia. Ni bahasa lama, no? Menerangkan dia. Berapa ayat Quran? Pertama, firman Allah Taala, iqtarabatil linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Artinya, telah hampirlah bagi manusia oleh hisab. Tengok. Ayat yang pertama ni cerita yaumul hisab. Hari kiamat ni tuan-tuan dalam Quran, tuan-tuan tahu ada berapa? Disebut dalam Quran hari kiamat ada 19 sebut tentang kiamat. Apa dia? Saya nak sebut satu-satu. Yang pertama disebut yaumus sa'ah. Tu pun hari kiamat juga. Hari yaumus sa'ah. Yang kedua disebut apa? Yaumul ba'ats.
Yaumul Ba'ats tu hari yang dibangkitkan. Kita semua akan dibangkitkan. Kalau tuan-tuan baca dalam dalam kitab Yawaqit wal Jawahir, dia kata kita akan bangun daripada Ajbuz Zanab. Tuan-tuan tahu tak Ajbuz Zanab? Ajbuz Zanab ni ada satu tulang dalam belakang ni disebut tulang sulbi. Tulang sulbi ni tak akan reput, tuan-tuan, walaupun beribu-ribu tahun ni. Dan kita akan dibangunkan Yaumul Ba'ats tu daripada tulang sulbi ni. Kalau tengok dalam kitab Yawaqit wal Jawahir, kita akan bangun, tuan-tuan, masa tu dalam keadaan telanjang. Roh kita akan keluar daripada tiupan sangkakala, keluar seperti mana lebah yang keluar daripada sarang. Akan pi terbang tu, dalam kitab kata masuk, tuan-tuan tahu melalui mana? Ubun-ubun kita masuk sini. Yang pertama sekali akan bergerak ialah kelopak mata, kemudian masuk. Masa tu apa? Masa tu semua akan tengok di atas langit. Nana kisu ru'usihim, ada yang tunduk kepala, ada yang tengok langit. Yaumul Ba'ats semua bangun, termasuk dengan binatang. Binatang semua bangun. Maksudnya hiduplah binatang tu. Bila hidup disebut Yaumuddin. Yaumuddin tu apa dia? Hari yang dibalas. Tadi Yaumus Sa'ah, Yaumul Ba'ats, Yaumuddin. Yaumuddin ni maksudnya hari yang dibalas. Kalaulah unta ditanduk oleh lembu, unta tu balas balik, kena balas balik, akan dibalas. Yaumuddin, dibalas balik apa yang kita buat masa hidup dunia, tuan. Yang keempat disebut apa? Yaumul Hasrah, hari yang menyesal tak sangat-sangat dah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, dia kata apa? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan tatkala mereka bertengok orang yang berdosa, walau tara izil mujrimu nakisu ru'usihim 'inda, menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Dia berkata apa? Rabbana absarna, ya Allah, hari ini kami tengok, ya Allah. Rabbana absarna, ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na, kami dengar, ya Allah. Apa yang kita tengok disebut dalam Quran, inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Pada hari itu diperingatkan kepada mereka, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Mereka akan tengok apa tangan-tangan mereka akan buat, yang telah buat. Ini apa kita tengok tu? Rabbana absarna, tangan kita buat. Kan? Dalam apa nama Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu Allah tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim, tangan ni akan bercakap. Pada hari itu, tuan-tuan, ni tangan ni akan bercakap. Hari ni dia mai pada satu hari bulan, masjid surau Lahak Yui, tangan ni bercakap. Mulut tak dia cakap, kan? Tutup mulut. Ni tangan bercakap, kan? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksabun, kaki jadi saksi apa yang kita buat. Dia pernah berjalan mai masuk surau. Ada yang lepas semayang, bukan masuk, balik, tak mau dengar ceramah. Dia cakap apa? Pasal balik tak mau dengar. Tambah kata apa? Tak mau dengar, kan? Dia cakap, tuan. Ni disebut apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbana absarna wa sami'na, kita mendengar. Dengar apa? Tuan-tuan, dalam Quran kata apa? Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Orang yang masuk neraka esok, tuan-tuan, iza ulqu, bukan ditarik elok-elok, ulqu, dilempar. Ulqu fiha sami'u laha, mereka akan mendengar syahiqan, jeritan manusia. Ni kita nak dengar ni, jeritan manusia. Ya Allah, keluarlah kami, ya Allah, kami dah tak tahan dah. Ni kita nak masuk pula ni. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, mendidih api neraka ni. Blub takadu tamayyazu minal ghaid, hampir terpecah disebab marah api neraka. Punya dahsyat yang kita dengar. Nak cerita tak erti. Tuan-tuan, tu. Kemudian dia kata apa? Sami' nak apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim rabbana absarna wa sami'na farji'na, kembali kami ke dunia, ya Allah, na'mas salihan, kami nak buat amal soleh. Inna muqinun, kami yakin. Yakin pun tak guna dah, sebab dah mati dah. Sebab tu, tuan-tuan, kita ni yang kata mukallaf ni untuk sembahyang ni masa hidup, mati tak ada sembahyang, boleh tak sembahyang dalam kubur?
Manalah kita punya randa pun kecil lah. Nak bangun pun tak boleh lah. Kan? Masa nak semayang, masa hidup lah. Masa nak puasa, masa hidup lah. Masa nak sedekah, masa hidup lah. Duduk dalam kubur, tak ada dah. Tak ada puasa dah, tak ada zakat dah, tak ada semayang dah. Tuan-tuan. Dan masa tu, ya Allah farji'na. Balik semula. Tak ada harapan dah. Kita minta balik. Tapi orang kafir kata apa? Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yada yaqulul kafirun ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, pasal apa kami ni tak jadi tanah? Orang kafir akan minta jadi tanah. Tapi kita tak jadi tanah, tuan-tuan. Yaumul ba's, kita akan dibangunkan. Yaumul hasrah, hari nyesal sungguh masa tu. Tak boleh buat apa dah. Yang masa tu, ya Allah, kalau lah aku wakaf bagus ni. Wakaf apa? Tak ada apa dah. Kan? Ya Allah, kalau lah masa dunia aku nak buat ni, aku nak balik ni, aku nak bagi duit, tak ada apa. Aku nak semayang, tak ada apa. Yaumul hasrah, menyesal. Yang ke apa? Yang kelima, yaumul akhirah, hari yang terakhir, hancur semua akhirah. Yaumul tanat, yakni hari yang dipanggil semua manusia ni daripada Nabi Adam sampai akhir zaman dipanggil. Yaumul qarar, hari yang dikembalikan manusia dengan apa yang dia buat. Yaumul fasal, iaitu hari memisahkan di antara dunia dengan akhirat. Itu yang disebut dalam Quran disebut. Yaumul jama', hari yang dikumpulkan. Lagi disebut apa? Yaumul hisab, hari yang dihisab satu persatu apa yang kita buat. Allah, yang ni yang kita paling takut, tuan-tuan. Yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Tu banyak dalam Quran sebut. Semua ni ialah hari kiamat. Yaumul wa'id, hari yang dijanjikan apa yang kita buat dibalas masuk syurga. Innalil muttaqina mafadha. Kan? Orang yang bertakwa akan masuk syurga. Innalil muttaqina mafadha hadaiqa wa a'naba. Ni janji-janji ni. Orang yang masuk syurga esok disediakan baginya kebun-kebun kurma dan anggur. Innalil muttaqina mafadha hadaiqa wa a'naba. Kebun kurma dan anggur, kebun. Bukan sepinggan, kebun. Ni yaumul wa'id, dijanji. Kan kita duduk lah. Kurma ajwa. Satu kebun mai. Kita duduk tamah-tamah. Kurma Maryami. Yang paling sedap, tuan-tuan tahu tak kurma apa? Namanya Mujul. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Ustaz Khalid pernah dengar Mujul? Mujul ni main pada Palestin. Oh, dia besar ni. 3 biji setengah kilo. Mujul punya besar. Besar ni. Dia panjang tu, Mujul. Kita duduk, Mujul. Bukan satu pinggan. Satu kebun. Taman Mujul. Yusuf Tayyub. Bukan satu kilang, satu kebun. Nampak nak lena orang apa? Lepas ni kau boleh lena. Satu kebun ni. Ni sebut. Syarat apa? Ni. Yaumul wa'id, dijanji. Innalil muttaqina mafadha hadaiqa wa'naba wa kawa'iba atraba. Disediakan kepada orang yang masuk surga ni. Janji Allah apa? Apa ni? Bidadari yang sama umur. Bidadari oi. Tak mahu. Tengah dalam kitab kata bidadari itu umurnya 35 tahun. Sama. Setengah kata 25 tahun. Adik nikah tak? Tak tahu. Bidadari ni 35 tahun. Setengah kata 25 tahun. Nabi pernah, tuan-tuan, ketika mana Hanzalah bila syahid, ni bidadari turun ni mandikan mayat Hanzalah. Berebut mandi ni, ayak penuh. Nabi pernah berpaling daripada muka tengok. Sebab apa? Ada satu bidadari, seorang bidadari berebut nak mandi tu, terselak betihnya. Betih punya serak. Allah Akbar. Tak tahu kan, kita apa tak pernah tengok. Yang tengok bini aku lah. Kan? Tapi janji Nabi, innalil muttaqina mafadha hadaiqa wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ni hari yang dijanjikan. Wa ka'san dihaqa apa? Gelas. Wa ka'san dihaqa, minum hilang dahaga selama-lamanya. Dan gelas itu tertulis nama orang yang akan minum. Abdullah Khairi. Minum hilang dahaga selama-lamanya. Syarat dia kena takwa. Hada wakas la yasma'u nafiha lagwan wala kizaba.
esok masuk syurga esok ni Allah janji, tak dengar benda tipu lara, tak ada. Tak ada ah. Tu yang ada mai jumpa saya, ustaz, esok di syurga esok ada tak gambar Inustan? Allah, dia fikir kot tu. Dia nak tengok gambar Inustan. Dia kata ada tak? Saya kata Inustan tu lara tak? Dia kata lara tak ada. Dia duk fikir syurga ni macam dunia ni. Dia kata bini kita ketua bidadari. Lepas tu ada bidadari. Syurga esok tak ada dah. Cemburu tak ada dah. Kentut busuk tak ada dah. Ni peluh kita ni wangi. Hak benda busuk semua tak ada dah. Benda yang tipu, TV 3, TV 1 tipu, tak ada. Semua yang bagus-bagus ya. Syarat dia muttaqin, orang yang bertakwa. Ini yaumul wa'id yang dijanjikan kita. Macam mana nak dapat? Kita kena mati dulu. Ya, kena mati dulu. Ada orang kata, ustaz saya nak menikah dengan bidadari, kena mati dulu. Kan? Kemudian apa? Yaumul khulud, hari yang kekal, tak ada dah tuan-tuan. Tak ada dah nak balik semula ni, kekal lah. Kan? Kita adik-beradik kita mati. Dulu pakcik kita suara sedap kan. Bila dengar marhaban, dengar suara dia. Tak ada dah. Tak balik dah. Pak Ngahman, tak ada dah. Kan? Pak Nyang Mat, kan? Lalu mai pagi, pasang apa? Baca Quran apa semua kan. Rajin dia mai. Tak ada dah. Tak balik dah. Kau nak balik mai habaq. Oi. Seronok, tak ada. Kalau habaq kan semua pakai mai pasang. Tak ada dah, maksud dia yaumul khulud, kekal dah balik. Alam barzah ni alam yang pisah di antara dunia dengan akhirat. Kalau lepas alam barzah, lepaslah seterusnya. Itu yang kita doa sangat tu. Kan? Doa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, jauhlah aku daripada azab kubur ya Allah. Takut yang tu tak lepas, nu hak lain tak lepas tu. Kalau lepas itu alhamdulillah tuan. Yaumul khulud, yakni hari yang kekal. Lagi apa? Yaumul khuruj, hari yang dikeluarkan manusia daripada alam barzah, alam kubur. Khuruj, keluar. Semua kita akan keluar. Dia kata, ustaz, yang mati dalam perut ikan macam mana? Jangan tanya. Tuan-tuan kena ingat, kita akan dibangun daripada tulang sulbi, ajbuz zanab. Kita akan dibangun walaupun dimakan oleh ikan, tulang tu tak akan reput. Kita akan bangun semula, ya. Khurus, keluar daripada lubang-lubang kubur kita. Yaumul waqi'ah, di dalam. Yaumul haqqah, hari yang pasti datang. Yaumul tammatul kubra, ni semua ni apa nama hari kiamat ni. Tammatul kubra, iaitu bencana yang sangat besar. Hari itu kalau tuan-tuan baca dalam kitab apa nama Alamatul Qiyamat, bukan yang ni, ada satu lagi kitab Tammatul Kubra ni tuan-tuan, kita bangun tu mengikut amalan kita. Ada yang bangun tenggelam dengan peluhnya sampai ke dagu. Ada yang bangun peluh dari sini. Ada yang bangun kepala ke bawah, dia berjalan dengan tangan. Tuan-tuan jangan tanya, itu akhirat. Ada yang bangun terburai perutnya, dia berjalan dengan perut yang begitu panjang. Ada yang bangun dengan keluar darah, nanah dan danor daripada kemaluannya. Mengikut amalan kita. Itu Tammatul Kubra yang kita baca kan. Tammatul Kubra. Yauma yatazakkarul, tamu ayat tu kan. Itu ialah hari bencana yang sangat besar. Lagi apa? Yaumus Saqah. Itu semua nama-nama kiamat. Iaitu hari yang diteriak. Teriak tu maksud dia apa? Tuan-tuan, sebelum Allah bangunkan kita ni hidup, Allah akan teriak dengan kuat. Dia akan kata apa? Limanil mulka hadzal yaum. Siapakah yang berkuasa pada hari ini? Masa tu siapa pun tak ada. Malaikat pun tak ada. Allah akan jawab, Lillahil wahidil qahar. Akulah yang maha hebat, maha perkasa aku. Allah akan jawab balik. Maka disebut Yaumus Saqah, iaitu hari yang teriak, berteriak. Maksudnya hari yang bukan saja teriak, hari manusia juga teriak pada hari itu, menangis, tapi tak guna dah. Lagi apa? Yaumul Azfah, yakni hari yang tersangat dekat untuk dibalas. Lagi apa? Yang terakhir ialah Yaumul Qari'ah, iaitu hari yang tersangat keras akan siksanya, betul. Qari'ah. Sebab tu dulu mengaji tuan-tuan, ada seorang tok guru, dia kata kalau pokok tak ada buah, tuan-tuan bukan pergi tebang.
Dia kata pi pegang ni jangan percaya tuan-tuan. Pi pegang tu, kemudian ketika mana waktu matahari nak jatuh tu, nampak benang merah kan. Pi kat pokok tu tak mau buah. Kan? Ambil tu al-qari'ah, mal-qari'ah. Habaq kat pokok tu kiamat dekat dah, suruh dia buah. Kita pun pi tuan-tuan. Rupanya pokok tu pokok muntan jantan, tobat tak buah tuan-tuan. Tahu tak pokok muntan jantan tu? Memang tak ada buah kan. Tu cerita orang dulu kan mengaji Al-Qari'ah tu. Ada 19 hari yang menceritakan tentang hari kiamat. Ini dahsyatnya tuan-tuan. Allahu Akbar, menggerunkan kita. Artinya kita sambung tadi, artinya telah himpun bagi manusia oleh hisab yang disebut yaumul hisab tadi. Hisab tu maksud dia apa? Kira-kira. Hisab. Kita dulu belajar ilmu hisab, lah dia tak sebut ilmu hisab, dia sebut ilmu matematik. Ataupun sebelum saya ni dia sebut ilmu kira-kira. Kita ilmu matematik, lepas tu ilmu hisab. Ilmu matematik dulu ni kira-kira. Bagi mereka itu pada hari kiamat daripada sekalian amalan yang baik dan sekalian amalan yang jahat yang telah dikerjakan akan kedua-duanya di dalam dunia, dimulai daripada waktu balik mereka itu hingga mati mereka itu. Maksud dia kedua-duanya apa? Amalan yang kita buat jahat dengan baik ni, kita akan dibalas tuan-tuan. Kedua-duanya amalan tadi. Walhal, waf alif lam, ha alif lam, walhal, mereka itu pada dunia dahulu di dalam lalai, bukan lali. Jangan silap baca lalai. Lagi dia baca apa lali ya? Lalai tu sudah leka kan. Tidak tahu dan tidak sedar leka akan ada kena kira-kira. Ni bahasa lama ni. Maksud dia depan ni dulu tak tahu tuan-tuan. Rupanya kita mati esok kita akan dihisap. Maksud dia kena kira-kira. Dia bahasa ni. Akan ada kena kira-kira daripada sekalian amalan mereka itu pada hari kiamat. Satu-satu. Kan? Kita tak akan miss. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang saya baca tadi, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Kemudian kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka ni dicampak tuan-tuan, ada satu malaikat nama Malik Zabaniyah. Malik ni dia jaga neraka. Alam ya'tikum nadhir. Malaikat ni akan tanya kita sebelum nak masuk neraka. Alam ya'tikum nadhir. Pasal apa masuk neraka? Tak adakah orang ceramah bagi peringatan untuk apa? Alam ya'tikum nadhir. Tidakkah telah datang kepada kamu orang bagi peringatan? Malaikat tanya, tak ada orang tak ada ke? Tak apa ceramah, jangan masuk neraka. Lepas kata ada. Nama apa? Ustaz Abdullah Khiri. Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Telah datang kepadaku orang bagi peringatan. Fakadzabna, tapi dia tu penipu. Quran sebut tu. Ada tuan-tuan. Kita duk ceramah, depa duduk belakang kata apa? Kata ke orang. Allah anda. Fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'. Ma nazalallahu min syai'. Kami tak ikut depa pun ma nazalallahu min syai'. Kami balik rumah pun ma nazalallahu min syai'. Allah tak turun apa kat kami pun. Kan? Tak kena apa pun. Tu alam ya'tikum nadhir telah datang pada kita. Sebab tu kita jangan bagi alasan hari itu. Alasan apa tak ada dah. Sebab telah disampai. Saya cuma menyampai. Dan menyampai tu untuk diri saya dan diri kita semua. Tak buka? Buka. Halo. Dengar tak? Dengar tak? Halo. Tuan-tuan dengar duduk dalam, luar tak dengar. Apa? Hak luar dia dia pun tak dengar, tak biar. Dia nak masuk dalam. Okey, saya duduk jauh sikit. Okey. Tak mana sambung. Dan memaling mereka itu daripada yang tersebut. Padahal sekalian amalan mereka itu telah ditulis oleh malaikat di dalam bukunya. Malaikat Rakib dan Atib tulis lah.
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atibun. Ni apa yang kita cakap, malaikat duk cutip. Ni saya duk cakap ni, dia catat tuan-tuan. Itu yang kita menggerunkan. Kadang-kadang tidur tak leno. Dengan tuan-tuan kata, ustaz, kadang tidur tak leno. Mengajar ni balik tidur tak leno. Dia jadi gerun kan. Oh, jadi gerun tu. Apa yang kita cakap ni, kadang tidur tak leno. Kepala duk fikir, aku ni macam mana pula? Takut tuan-tuan semua masuk syurga, saya tak masuk. Duk fikir macam tu. Kalaulah tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan tolong tarik saya. No. Tarik saya. Kalau saya masuk dulu, saya tarik tuan-tuan. Hak depan ni saya tarik lah. Hak belakang lambat sikit lah, pasal duduk belakang. Duduk terasa, tidur tak leno, tuan-tuan. Sebab apa? Takut kita tak masuk syurga. Tu yang menggerunkan kita, tuan-tuan. Tamu mana dia? Maka sekalian amalan mereka itu akan disoal mereka itu satu persatu. Ini bahasa lama ni. Dahlah satu soal, satu persatu lah. No? Satu persatu. Firman Allah Ta'ala, wa ma yudrika la'alla sa'ata qariba. Artinya, apakah suatu yang memberi ketahui ia akan dikau kerana tahqiq kiamat itu hampir hendak jatuh ia. Tengok dia bahasa lama kan. Apakah suatu yang memberi ketahui, maksudnya kita ni, wa ma yudrika la'alla sa'ata qariba. Maksudnya kita ni dah tahu dah kan tentang kiamat ni. Dah yakin dah nak berlaku, tapi kita tak apa yakin. Contohnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Asyara Alamat Al-Qiyamah, satu buku Arab 10 tanda kiamat. Di antaranya tuan-tuan, dia akan sebut 10 tanda tu. Yang pertama, bukan Kaabah diruntuhkan. Kaabah runtuh ialah tanda kecil. Sebab tu bila saya tengok kan baru ni menara tu jatuh, kalaulah tak ada maktaf tu kan, automatik kena Kaabahnya. Tapi bila ada maktaf, dia kena maktaf tu. Dia fikir, kalaulah maktaf dia tak ada, dia jatuh, garanti kena Kaabahnya. Kalau Kaabah runtuh, memang duk tunggu Imam Mahdi lah. Kan? Kemudian kalau tengok tanda kecil, akan berlakunya pembunuhan, iaitu manusia-manusia di Mina tu seperti mana binatang-binatang yang dihimpit. Kalau tengok, memang ditolak. Jamaah daripada Iran, dia pemain ikut ni. Iran dia tak ada ikutnya tuan. Iran ni kalau melontak, tak tahu, kadang-kadang dia pegang kasut, dia lontak. Kadang payung, Bismillah Allah Akbar, bagi payung. Kadang kasut. Tu main daripada, kadang-kadang geng Syiah ni. Syiah yang main daripada Pakistan, dia ambil kasut ni, kasut Bismillah ya Allah Akbar. Bukan Allah Akbar, Allah cepat. Cepat tu Turki. Allah cepat. Kan? Tu Syiah ni dia tak mau ikut. Kalau Arab Saudi suruh buat macam ni, dia akan main ikut ni. Rupanya depa main ikut ni tuan-tuan, bertembung asap. Sana kalau buat kata roh, kata roh aja, satgi bercempera mati ya. Juta. Di Mina tuan-tuan berkumpul 4 juta. 4 juta tuan-tuan ni. Kita orang Malaysia, Nusantara, depa naik tingkat 3. Ni bila tu roh tu maksudnya gerak ya, tak mati ya. Tanda pertama ialah yang besar, dikatakan kelahiran Imam Mahdi. Kalau tuan-tuan tengok Asyarul Alamat Al-Qiyamah, tanda 10 pertama Imam Mahdi. Lepas tu barulah keluar Dajjal. Kemudian akan turun Nabi Isa. Ni saya akan sebut nanti satu-satu. Kemudian Nabi Isa ni akan bunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa turun, tuan-tuan tahu di mana? Dalam kitab tu kata dia turun di satu masjid di Damsyik, nama Masjid Umawi. Tuan-tuan pernah dengar? Masjid Umawi tu ialah masjid yang dulunya gereja. Dulunya gereja, saya pi tahun 2000 berapa dah? 2008 tak silap. Masjid tu kami pi, dulu gereja ada 2 mihrab. Satu mihrab gereja, apa nama, tiang gereja. Satu lagi menara orang Islam. Di tengah-tengah dalam masjid tu ada mihrab. Mihrab itulah dalam kitab tu kata ketika mana Imam Mahdi nak jadi imam, tiba-tiba Nabi Isa turun. Nabi Isa tolak, Imam Mahdi jadi imam. Imam Mahdi jadi imam, Nabi Isa akan duduk di belakang. Namanya Masjid Umawi. Masjid Umawi sekarang kalau tuan-tuan tengok dalam peta, telah dibom oleh Bashar al-Assad, hancur. Menara tu tak ada, hancur tuan-tuan.
Punya dahsyatnya. Dan sebelah Masjid Umawi itu ada kubur Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni keturunan Saidina Umar Al-Khattab. Ada belah itulah Umayyah ni. Tuan-tuan, Syiah ni belah main Saidina Ali. Tapi Saidina Ali pun tak ngam jadi puak-puak ni, puak Khawarij ni. Jadi depa buat macam mana tuan-tuan? Kubur Muawiyah depa buh sampah punya penuh. Sampah lah, segala zinc lah, saya tengok kesian. Sedangkan Muawiyah di antara orang yang banyak merawi hadis. Muawiyah bin Abi Sufyan. Termasuklah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas, termasuk Abdullah bin Amru. Ni orang yang banyak rawi hadis. Anas bin Malik. Dan di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tengok kubur dia penuh sampah. Tu masa tu 2008. Lah lagi dahsyat tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan Nabi Isa bila turun Imam Mahdi, maka dia bunuh Dajjal. Juga dia bunuh satu binatang namanya babi. Babi, bukan saya maki tuan-tuan. Babi. Babi tu akan dibunuh. Kenapa kita tak boleh makan babi? Tuan-tuan tahu tak? Mengikut kajian sains, babi ni ada satu cacing dalam ususnya, namanya cacing pita. Cacing pita ni bila kita rebus daging dia takkan mati walaupun kita rebus sampai 500 darjah Celsius. Tak mati. Dan dalam buku kata dia akan gigit orang yang makan daging ini. Dia akan membebaskan satu asid nama asid amino. Nah, aku buh duit tu, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa. Buh duit. Sebab surau ni nak duit, tuan-tuan. Mari tolong sikit. Tuan-tuan tolonglah derma untuk surau ni untuk bayar elektrik, tuan-tuan. Bosong sikit. Ada RM1 pun tak apa. RM1 tanda prihatin. No? Banyak tanda ada. Ini tak ramai, kita hujan ni. Tak apa. Tapi yang saksi tengok berapa ni? Orang ramai. 200 orang. Yang tengok sekarang ni dalam dunia ni 200 orang baru nanti dia akan ulang tuan-tuan. Ni apa nama kuliah kita pada hari ni. Tolong tuan-tuan gerakkan tabung tu. Boleh dapat dalam kuliah saya ni 500 menjadi ya. Boleh lepas duit elektrik kan. Tuan-tuan tak boleh bayar saya free. Kita nak bantu surau kita macam tu cara dia. Tuan-tuan tolong. Tak mana tadi tu? Nabi Isa ni bila turun tuan-tuan, dikatakan dalam kitab dia akan hidup selama 40 tahun. Dan dia berkahwin, duduk di Madinah. Dan dia akan mati. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Madinah, ada makam Nabi. Kan? Belakang Nabi ada Saidina Abu Bakar. Belakang Saidina Abu Bakar adalah Saidina Umar. Nabi dah riwayat, dah pesan tuan-tuan, tempat aku ni ada seorang lagi tuan-tuan. Siapa dia? Isa Al-Masih alaihi salam. Kalau dia mati esok, dia akan dikebumi di belakang Saidina Umar Al-Khattab. Ada kosong ni. Sebab tu Saidina Aisyah tak dikebumi di situ, dia kebumi di Baqi'. Sebab yang tu Nabi dah wasiat dah untuk kebumi Isa. Kita duduk nanti. Kemudian dia akan keluar Dabbatul Ar, binatang bumi. Kemudian dia akan datang apa? Hawaul Bardan. Ni semua ni tanda tak ni. Hawaul Bardan ni angin sejuk. Angin sejuk tuan-tuan, bila mai tu orang beriman sedut, mati semua dalam kitab kata. Mati semua. Yang pernah sebut kalimah Allah, sedut, mati habis. Jadi yang nak berlaku kiamat ni, dalam kitab tu katalah, yang tinggal orang yang tak sebut nama Allah. Maksud Allah ni masih nak sebut, tuan-tuan jangan susah hati, tak berlaku lagi. Lambat ya. Lambat aja. Dia kata Hawaul Bardan, angin sejuk tu mai, sedut, mati terus. Orang Islam ni mati semua. Jadi orang kafir ya. Bila barulah akan terbitnya matahari daripada barat. Disebut terbitnya matahari, maka ditiup sangkakala untuk berlaku. Beza satu sangkakala dengan satu sangkakala arba'un, disebut 40. Ulama kata 40 hari. Setengah ulama kata 40 tahun untuk dibangun semula. Setengah ulama kata 40 tu 40 tahun, 40 tahun akhirat. Satu hari di akhirat berapa? Al-yawmu fil akhirah al-fasanah fi dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Bayang tengok. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kita ni tuan-tuan bangun, kita akan cari Nabi Adam. Tuan-tuan tahu berapa lama? Nak sampai Nabi Adam, ulama kata 3000 tahun. Minta Adam supaya syafaat. 3000 tahun tu berapa lama? Satu hari di akhirat
1000 tahun dunia. Cuba tuan-tuan kali tengok. Berapa juta. Baru sampai Nabi Adam kan? Nak minta syafaat untuk cepatkan hisab, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itulah hari yang cukup menggerunkan kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Semua kita yakin. Ini tuan-tuan yakin tak? Tak yakin kita tahu, tuan-tuan. Kan? Maka dua ayat ini dalil atas bahawa kiamat itu hampir hendak jatuhnya. Maksud dia dua dalil yang sebut tadi menunjukkan bahawa kiamat ni pasti berlaku. Tuan-tuan tak percaya mesti berlaku. Yang ketiga, firman Allah Taala, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha. Artinya, maka tiadalah menanti-nanti oleh mereka itu segala kafir, melainkan kiamat. Yang ni depa putus state hilang, tapi kitab saya ada. Kiamat kerana. Siapa ada ni tulis kaf ra alif nun, kerana. Dia kaf, dia tak ada tu. Tak ada buku duk nganga bah, memang tak ada lah tertib bah. Ada buku lah. Kiamat kerana. Melainkan kiamat kerana bahawa mendatang ia akan mereka itu padahal terkejut, maka sesungguhnya telah datang oleh segala alamat kiamat. Orang kafir ni dia tak yakin, tiba-tiba mai masa tu terkejut. Allah, masa tu tak sebut Allah lah, dia tak Islam kan? Masa tu terkejut sangat lah. Terkejut sangat. Sebab datangnya kiamat ni, Masya Allah. Kita yakin insya Allah kiamat ni pasti datang dan biasa bagi kita. Sebab tu orang yang beriman ni bila sebut mati tu biasa. Sebab semua orang mati biasa, anggap macam biasa. Sebab semua orang mati. Yang keempat, firman Allah Taala, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Artinya, maka tiada menanti-nanti mereka melainkan kiamat, kerana bahawa mendatang ia akan mereka itu padahal terkejut, walhal mereka itu tiada ketahui. Ini disebut kepada orang yang kafir, kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mai kiamat terkejut besar lah. Sedangkan depa tu tak mau ambil tahu. Tak mau ambil tahu tentang benda ni. Maka dua-dua ayat ini dalil atas dua perkara. Pertama, dalil atas datang kiamat dengan terkejut kerana, ni tulis lah, dia hilang, terkejut kerana. Tarakat jin waw ta, kemudian kaf ra alif nun. Terkejut kerana i'tikad keyakinan tu sekalian orang-orang kafir dengan ketiadaan. Tu kalau tilap baca jadi apa? Ketikan. Ketiadaan jatuh kiamat. Sebab mereka tak yakin, tuan-tuan. Jatuh tu maksudnya berlaku kiamat. Maka tiba-tiba datang jatuh kiamat, tiba-tiba kiamat tu berlaku. Maka jadi terkejutlah oleh mereka itu. Terkejut dengan sangat-sangatlah untuk orang yang kafir ni. Demikian juga sekalian yang awam. Ain waw alif mim tu awam, orang umum ya, macam kita lah. Daripada muslimin pun mengiktikad, pawani pun mengiktikad oleh mereka itu dengan bahawasanya segala alamat kiamat yang besar itu jauh lagi. Ada di kalangan kita ni duk rasa jauh lagi nampak ya kan, duk rasa okey lagi walaupun kiamat tak jatuh, duit jatuh. Duit jatuh. Dia kata duit jatuh tak apa, dia kata. Sebab makanan murah. Murah apa? Saya pergi beli tadi, tuan-tuan. Ikan temenung kan? Dia kata, Ustaz, temenung ya Ustaz, RM15. Temenung. Duit jatuh, temenung RM15. Dia tu perli saya, Ustaz, temenung 15. Kalau ikan ni buka mata, 26 Ustaz. Temenung RM15, tuan-tuan. Dulu temenung berapa ringgit lah? RM7. Temenung 5, nak buat laksa tu pun kecil lah. Allah, tuan-tuan. Buah temikai dulu 9 kupang. Lah. Hak merah tu RM2 9 kupang. Tu pun murah. Dia kata murah sebab duit jatuh. Allah. Jatuh. Pi dekat Siam, tuan-tuan bawa duit kita, pi bagi, dia tak mau jual. Dia suruh tukar dalam Siam. Tak laku. Baru ni lepas balik Mekah, ada seorang kawan tu nama Syah. Dia kata, Ustaz, saya nasib tukar dalam dolar.
Dia pi bawa duit Malaysia, Tuan Arab tak mau sebab dia tak stabil. Hari ni 42, lah 454 tu. RM4.54 tu. Oh, dia naik turun. Dia tak mau Malaysia lah. Kita 5 tak mamluk. Tak mau. Tak mau tuan. Duit tak mau tuan. Malu ti ya. Hei, tak tahu ah. Ku geram ti yang ni. Tak boleh kata apa dalam kuliah ni satu dunia dengar. Tapi kita nak buat macam mana kan? Kita simpan 4 tahun. So kita pangkah ha. Okey, demikian juga. Baik Ustaz lihat senyum Kita calon juga lepas ni kita tak ada apa balik lah. Demikian juga sekalian yang awam. Kalau tak ada cikgu ni. Daripada sekalian pun mengiktikad oleh mereka itu dengan bahawasanya segala alamat kiamat yang besar itu jauh lagi, dia kata lambat lagi masa dengan jatuhnya, maka berkata mereka itu, sekarang hendaklah kita berlumba-lumba dengan usaha kemegahan dunia semata-mata bersama-sama dengan segala kafir, maka tiba-tiba datang alamat kiamat yang besar. Kan geng-geng orang Islam ni kata apa? Tak apa, relax lo, kita lambat lagi join dengan mereka ni lo, nak buat apa kan, rebut dunia lo, tak rugi. Dunia ni kena ada agak tuan-tuan. Dunia mazra'atul akhirah, jambatan. Kalau tak ada dunia macam ni duit tak ada, tak boleh buat surau. Macam tuan-tuan tak derma, elektrik tak boleh bayar, hampa bos RM1 kena kut dia mah. Bos lah RM10 kan, ni nak bayar elektrik semua. Kalau tak ada duit, aircon tak boleh pasang. Dunia tu kena ada juga. Jangan kata tak mau unsur dunia. Tak boleh juga, kena ada dunia. Dunia tu, ni ada orang dia guna dunia sampai lupa tu. Sampai bersama-sama dengan kafir, kiamat yang besar, maka pada ketika itu barulah terkejut oleh mereka tu. Bila mai-mai baru terkejut. Dalil di atas bahwasanya segala alamat kiamat sudah datang, ia akan tetapi, alif kak nun tata payah tu, akan tetapi akan tetapi jangan silap baca, akan tetapi silap baca di kod lain. Akan datang ia akan tetapi kita tidak sedarkan diri. Sindai ra alif, sedarkan diri kita kerana suka dan sonok. Nampak dah tu ayat tu, sin ra waw nun waqaf tu. Lagi baca selim tak? Seronok suka ni bahasa lama Dan seronok kita dengan berhadap kepada berusaha kemegahan dunia semata-mata. Kerana mengikut kita akan perangai segala orang-orang kafir yang tidak tahu mereka itu akan ada jatuh kiamat. Maksudnya kita seronok join lah dengan orang kafir. Mereka duk main ekor, kita ekor juga. Mereka duk karaoke, kita karaoke juga. Tiba-tiba main kiamat, kita ni terkejut sama dengan orang kafir juga. Terkejut. Dan akan ada segala alamatnya, bahkan i'tikad mereka itu kekal dunia ini serta kemegahannya selama-lamanya. Orang kafir dia ingat mati kan, dia tak ada kiamat. Dunia ni akan kekal. Sebab tu dia bubuh bakar tu, dia bubuh tempat apa orang panggil? Tempat aman. Funeral apa tu panggil? Tempat peace of funeral. Maksudnya dunia ni tak ada kiamat. Sedangkan tuan-tuan tahu, dunia kita ni dia berkembang. Ni Bima Sakti kita ni berkembang, tuan-tuan berkembang. Benda yang kembang ni macam mana? Dia akan meletup. Betul tak? Belon. Kalau kembang macam mana? Dia meletup tak? Dia akan meletup. Macam tu juga matahari ni tuan-tuan, dia bukan planet. Matahari ni sekarang ni tuan-tuan dalam keadaan mengembang. Bila mengembang, satu masa dia akan meletup. Bila meletup tuan-tuan, kalau kita mengaji sains dia sebut sebagai apa? Supernova. Tuan-tuan pernah dengar tak supernova? Ni nak murid saya ni mengaji sains, saya ajak sains. Ingat supernova, ingat tak? Supernova dia meletup kan? Dia akan jadi dua kan? Lohong hitam dengan bintang putih. Ingat tak? Tak dengar tombok ikut. Saya ajak sains. Bila orang tak mengaji sains dia tak tahu. Ni anak murid saya. Mengaji sains dia turn on. Kita ajak tu. Matahari ni dia akan berkembang. Dia akan meletup. Macam tu juga planet. Dia akan kembang-kembang. Dia akan meletup. Dia akan jadi supernova. Supernova ni dia akan jadi dua.
Sama ada lohong hitam. Bila lohong hitam tu, maksud dunia ni hancur. Tu pasti berlaku tu. No, Allah Akbar. Tu. Begitu juga segala orang awam, muslimin yang mengiktikad mereka itu akan dunia dan kemenangannya itu kekal selama-lamanya, panjang masanya seumpama syurga, padahal dijadikan dia dunia ini semata-mata kerana mengambil bekalan daripada segala ibadat. Jadi kita orang yang yakin dunia ni sementara, kita kena faman kana yarju liqa'a rabbih, bila kita nak bertemu Tuhan, falyamal amalan salihah, kena buat amal soleh. Amal soleh apa yang boleh buat? Agak-agak kita mati esok, ada tak orang sebut amalan soleh kita? Ada tak? Tuan renung tengok, ada tak? Aku ada tinggal bini seorang soleh. Ada? Ada. Aku ada nak tinggal harta. Ada? Renung tengok. Aku ada tulis kitab ke? Ada? Ada no? Faham tak? Macam mana nak masuk syurga? Kita duduk renung tengok. Apa yang kita boleh tinggal yang orang boleh sebut untuk amal soleh kita? Ada? No? Ada? Ada kapet surau Lahak Yu itu aku bagi. Ada? Ada apa bagi pun tak? Bubuh RM1 belagak bagi. Buah banyak sikit. Ada tak? Agak-agak kalau tak ada kena buat no? Ada tak? Renung kan tengok. Balik renung apa yang agak-agak orang boleh sebut. Kita mati seorang sebut. Tak? Tak Syekh? Gelap kan? Kalau tak ada, kita kena buat. Banyak orang sebut lah. Mati dah dia. Dulu dia ceramah, dia derekah orang. Aku tu. Jadi kan? Jadi kan? Sebab kita ni Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni rahmat. Rahmat tu bukan maksud dia orang tak suka dia. Orang suka dia. Itu rahmat. Kita ni tuan-tuan, Islam ni dia bukan menyusahkan orang, dia rahmat. Bila orang kafir jumpa kita, ustaz, Islam tu apa? Kita habaq Islam ni kena mengucap, kena semayang. Bukan silap Tuan-tuan habaq Islam ni kasih sayang. Kan? Kalau dia tak Islam tu apa? Islam tu kasih sayang. Maksud dia kita sayang dia. Ni kita silap bila batok Islam ni. Masuk pertama sekali bila mengucap kena potong. Hak tu tak betul kawan tu pegang hak tu. Islam ni kasih sayang bang. Kita cerita kasih sayang. Islam ni dia tak tindas orang. Islam sama Islam ni dia sayang. Kita tak Islam kita berkelahi. Problem tu ya. No. Ustaz sama ustaz pun berkelahi. Kita pun tak tahu nak buat apa. Ini kita sebenarnya Islam ni kasih sayang. Sama-sama kita ni kan kasih sayang. Itu Islam. Tuan-tuan bacalah dalam satu hadis Nabi kata apa? Yushiku an tada'al umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Satu hari di akhir zaman nanti, manusia orang Islam ni macam orang yang kerumuni makanan. Orang banyak kan, tapi macam kena makan. Yushiku an tada'al umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun awamin qillatin nahnu yawma idzin. Pada ketika tu kita sedikit ke? Qala bal antum yawma idzin katsir. Masa tu kita banyak. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Kita seperti mana buih di lautan. Wala yanzi'anallahu min suduri adumikumul mahabbah. Allah tarik dalam hati manusia orang Islam ni sifat kasih sayang. Sama-sama kita tak sayang. Dia kira nak buat fitnah. Dia ni. Sebenarnya kita kasih sayang. Kita ada isteri. Semata-mata boleh tidur dengan dia, tapi kasih sayang tak ada. Untuk tidur kan? Ada isteri untuk tidur kan? Bukan sayang. Ada anak, tak ada sayang. Dia sayang dengan lain tuan-tuan. Kan? Tak ada sayang. Kita ada jiran, kelai. Orang tengok muka kita punya teruk, tengok dia lebam ni. Semayang tak tinggal. Tapi bini dia lebam tak? Dia tumbuk tuan-tuan. Tak ada sayang. Islam ni dia sayang, kasih sayang tuan. Islam ni. Sebab tu kita nak wujudkan kasih sayang tu lah. Kalau ada sifat kita marah, kita buang lah insya-Allah no. Sebab kita sementara lah, nak wujud kasih sayang. Suami isteri bukan senang. Ada orang hidup 40 tahun tapi dia tak sayang. Ada yang hantar mesej saya, ustaz, saya nak bercerai dengan bini saya. Saya tahu pasal apa? Tak tahu, tak ada sayang. Pergi Mekah tuan-tuan, dia pergi seorang, bini dia tak bawa. Saya tahu abang pasal apa? Tak bawa. Tak tahu, tak sayang dia tahu. Saya tahu berapa lama dah? 40 tahun, anak 7 orang. Tapi tak ada sayang.
Saya kata dulu menikah, dulu ada, tapi tak ada. Saya kata abang tak mau cari lain. Dia tak mau cari apa. Abang nak masalah kot, saya kata. Dia kata dah okey, line clear. Tapi tak ada sayang, Tuan. Sebab apa? Allah tarik tu daripada umat Islam ni sayang. Ni akhir zaman ni. Wala yanzian Allah min sudurikum mahabbah minkum wala yakhzifan nabi bikumul wahnun. Allah tanam pada orang Islam ni satu sifat nama wahnun. Wahan. Wa mal wahnun ya Rasulullah? Apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih dunia, takut mati. Pasal mati ni takut. Mati ni wajib mati. Tu kita nak wujud kasih sayang tu macam mana? Mai kuliah macam ni ya. Nak wujud kasih sayang macam mana? Sembahyang tu kan bila kita duduk tu ni bertemu bau ni. Temu bau ni kasih sayang. Tuan-tuan, kita bertemu ni aura orang yang ada dalam diri dia, sifat baik akan transfer kat kita. Sifat baik dia. Kita sembahyang ni duduk sebelah, hak baik tu transfer kat dia. Hak jahat tak, dia tak pi. Hak baik tu, sifat baik dah. Sebab tu disuruh kita orang lelaki ni berjamaah. Tentu orang perempuan dia suruh sembahyang di rumah. Sebab tu depa tak ada, seorang pun tak ada. Tengok alhamdulillah. Ada. Tengok tak ada. Ada. Tu nak hidup, nak wujud kasih sayang suami isteri bukan senang. Nak wujud kasih sayang anak-anak bukan senang. Nak wujud kasih sayang ni jiran-jiran kita bukan senang. Jadi tuan-tuan jangan lupa, hari Ahad ni kita nak buat satu kasih sayang. Ada kenduri. Jadi tuan-tuan yang boleh mai-mai nampak kenduri di sini kan? Nuri ada orang buat kekah apa? Malam. Kekah saja buat kenduri. Korban daging hak lebih tu tuan-tuan. Mai kita buat. Tapi saya tak ada dia Perlis. Ada di Perlis. Kuliah saya di Perlis minggu ni memang ada ni. Jadi tuan-tuan, tu bukan senang. Sebab tu kita mengajak ni bukan apa harap apa pun, tapi insya-Allah kita wujudkan kasih sayang sama-sama kita lah. Dan semata-mata kita sambung bulan depan kot. Dah no, bulan depan no? Kita sambung. Begitulah juga segala orang yang umum, yang awam, muslimin yang mengiktikad mereka itu akan dunia. Kita sambunglah insya-Allah bulan depan. Wallahu a'lam. 1 hari bulan 10. Okay, esok hari Ahad ni ada nuri di sini malam lepas Isya kan. Esok juga kalau siapa kesempatan, esok di Dewan Paksi ada forum dengan Ustazah Nur Hafizah Musa dengan Ustaz Syafi'i yang mamak dia kan. Jadi bolehlah mai ramai-ramai. Dan 3 hari bulan, siapa yang ada kesempatan, hari keluarga Paksi dengan Darul Hadis pagi tu. Jadi tuan-tuan siapa yang ada kesempatan pergi pukul 12 ada jamuan daging korban. Itu ni ada lagi. Jadi tuan-tuan boleh mainlah kita main sepak agak bulat, main bola pakai kem pelikat. Bukan pakai ni, pakai kem pelikat, dan dilarang memakai sependa. Mampu. Saya mampu dah. Jadi saya dengan AJK Paksi akan main bola dengan Darul Hadis dengan Ustaz Hanif Harun. Jadi tuan-tuan hari Sabtu boleh ya. Dan ada satu kelab motor besar FR Bikers, mereka akan main 100 biji untuk main badminton dengan Paksi BC, Paksi Badminton Club. Jadi siapa nak main join boleh hari Sabtu ni. Dan hari Ahad pagi, siapa yang ada kesempatan di Surau Al-A'la, Taman Pokok Senar Indah, Ustaz Azhar Idrus main di situ lah pukul 9 pagi. Jadi siapa kesempatan boleh hari Sabtu Ahad memang ada program. Jadi sekian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jamil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kitab ada lagi